وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح القريب يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة العلوم والفهوم بجاه نبيك المعصوم. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشرب صافي هني يا وهاب يا غني، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi akramana bi ni'amihil katsir, yang telah memuliakan kita dengan nikmat-nikmatnya yang banyak. Selawat dan salam kita kirimkan, kita hadiahkan buat junjungan besar Nabi kita, penyejuk mata kita, pengubat rindu kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesemua. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam ketaatan kepada Allah. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kerana Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah berpisah juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang berhak kepada segala pujian dan tiada padanya segala sifat-sifat kekurangan. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, kita katakan bahawa Allah akan memudahkan baginya segala perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti mana yang kita telah bahaskan pada pengajian yang lalu berkenaan dengan tasawuf. Apa yang diertikan dengan tasawuf, ta'rif tasawuf, hukum mempelajari tasawuf secara ringkasnya. Dan kita juga telah membahagikan bahawa tasawuf terbahagi kepada dua macam perbahasan, iaitu yang pertama tasawuf sunni dan yang kedua tasawuf falsafi. Disebutkan bahawa tasawuf sunni semisal al-imam, perbahasan yang telah disusun oleh al-Imam Ghazali, semisal yang telah disusun oleh al-Imam Nawawi, semisal yang telah diringkaskan oleh al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu taala anhu, dan semisal daripada mereka, semisal seperti mereka. Adapun tasawuf falsafi, kita sebutkan ini perbahasan tasawuf yang tinggi-tinggi, iaitu berkenaan dengan lughah ataupun bahasa para wali min awliyaillah subhanahu wa ta'ala. Maksud ataupun tujuan daripada mempelajari tasawuf hanya satu, iaitu memupuk sifat kehambaan di dalam diri seorang hamba agar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar penghambaan. Targetnya apa? Pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Target pertama iaitu sampai kepada sebuah keadaan seseorang ketika mana beribadah kepada Allah seolah-olah dia musyahadah dengan Allah. Dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, kalau dia tak mampu untuk capai kepada keadaan sedemikian, fa innahu yara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatnya.
yaitu muraqiban lahu. Allah Subhanahu wa taala muraqiban lahu au alaihi. Allah memperhatikan dia, Allah melihatnya, Allah sentiasa memandangnya, dan pergerakannya sentiasa di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu satu orang akan merasakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ubudiyah. Dan ini maksud daripada pembelajaran tasawuf. Pada pengajian yang lalu juga kita sudah bahaskan apa yang diartikan dengan makna risalah adab sulukil murid. Yaitu risalah ini yaitu kumpulan halayan. Nipis saja risalah. Yang mengandungi perbahasan adab, yaitu tata cara sulukil murid, perjalanan seseorang murid. Apa itu makna murid? Pada pengajian yang lalu kita bahaskan. Murid daripada perkataan iradah. Apa arti iradah? Yaitu kehendak. Murid yang dimaksudkan di dalam perbahasan tasawuf bukan pelajar, tetapi ialah orang yang berkehendak. Berkehendak kepada siapa? Berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkehendak untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diartikan dengan murid. Maka Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu menyusun risalah ini ketika mana diminta oleh muridnya sebagai sebuah nasihat, pedoman bagi seorang yang berkehendak untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan yang dia perlu lalui, maka ini disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad satu persatu di dalam kitabnya. Kita juga sebutkan pada pengajian yang lalu tentang biografi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Syekhul Islam, Kutubul Irsyad, wa Ghauthul Ibadi wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Kita juga telah ceritakan sedikit tentang kisah muridnya Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Keadaan cinta kepada guru, mulazamah dengan guru, 40 tahun duduk dengan gurunya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Bahkan sidqut talab, kerana benar hatinya, jujur hatinya menginginkan ilmu dan jujur berperjalanan di dalam perjalanan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia satu orang yang menyaksikan kewafatan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di hadapannya, di dalam keadaan dibacakan kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad kitab Al-Muwatta lil Imam Malik. Husnul khatimah indal maut. Luar biasa, pengakhiran yang baik ketika meninggal dunia. Bahkan daripada hasanat ataupun kebaikan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang bersambung sehingga hari ini, yaitu kalam-kalam Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad masih lagi menjadi pembimbing, pedoman bagi mereka-mereka yang ingin sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala daripada dulu sehingga kepada sekarang, alhamdulillah. Dan kita juga alhamdulillah pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhubung silsilah dengan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad melalui pembacaan kalam ataupun karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu kitab Adab Sulukil Murid. Suka untuk saya nyatakan bahawa kitab yang kita gunakan, iktimadkan di dalam pengajian kita bernama Tuhfatul Murid fi tarjamah Risalah Adab Sulukil Murid. Tuhfatul Murid ini artinya adalah hadiah yang berharga bagi seorang murid. Ini bukan nama kitab asal. Kitab asal namanya Adab Sulukil Murid. Adapun kitab yang kita gunakan ini kitab yang diterjemahkan oleh Al-Fadil Ad-Da'i Ilallah Rajulun Saleh, satu orang saleh di Malaysia, yaitu Al-Ustaz Abu Zahrah Abdullah Tahir bin Ayyub Al-Qadahi hafizahullah ta'ala wa atalallahu umrah. Beliau menterjemahkan Risalah Adab Sulukil Murid, kemudian mencetak dan menamakan kitab ini ataupun kitab terjemahannya dengan Tuhfatul Murid. Jadi jangan tersalah, Tuhfatul Murid, ada orang tanya, Ustaz, Tuhfatul Murid ni tauhid ke tasawuf? Saya cek di Shopee Tuhfatul Murid, keluarnya tauhid. Ini Tuhfatul Murid, terjemahan kepada Adab Sulukil Murid. Nama kitab asalnya adalah Adab Sulukil Murid. Baik, kita pergi kepada perbahasan seterusnya, yaitu perbahasan berkenaan dengan muqaddimah pengarang radhiyallahu taala anhu. Kita akan masuk kepada perbahasan kitab pada hari ini sebagai perbahasan pertama daripada kitab.
Qala muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-allamah kutubul irsyad wa ghawthil ibadi wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairis salihin fid darain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi yakdhifu idza syaa'a fi qulubil muridin law'atal iradah ويزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وصحبه السادات القادة أما بعد فقد قال تعالى وهو أصدق القائلين من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والعاجلة هي الدنيا فإذا كان المريد لها فضلا عن الساعي لطلبها مسيره إلى النار مع اللوم والصغار فما أجرر الآكل بالإعراض عنها والاحتراس منها والآخرة هي الجنة لا يكفي حصول الفوز بها الإرادة فقط بل هي مع الإيمان والعمل الصالح المشار إليه بقوله تعالى وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعي المشكور هو العمل المقبول المستوجب صاحبه المدح والثناء والثواب العظيم الذي لا ينقضي ولا يفنى بفضل الله ورحمته والخاسر من كل وجه من المريدين للدنيا الذي يتحقق في حقه الوعيد المذكور في الآيات هو الذي يريد الدنيا إرادة يلسى في جنبها الآخرة فلا يؤمن بها أو يؤمن ولا يعمل لها فالأول كافر خالد في النار والثاني fasiqun mausumun bil khasar radhiyallahu taala anhu. Pengarang radhiyallahu taala anhu memulakan karangannya dengan bismillahirrahmanirrahim yang berarti dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Seperti mana para muallif yang lain memulakan karangannya dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita sudah bahaskan bismillah di kitab-kitab yang lain. Ada bahaskan bismillah di sini, perbahasan bismillah di dalam kitab-kitab yang lain. Para pengarang pasti memulai karangannya dengan bismillahirrahmanirrahim, berbeza dengan pengarang-pengarang buku yang lain. Kerana apa? Kerana ada perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibal la yubda'u bi bismillah atau bil basmalah fa huwa akhta wa fi riwayah fa huwa ajzam wa fi riwayah fa huwa abtar. Sekadar faedah bahawa bismillahirrahmanirrahim di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa setiap perkara kullu amrin dzibal mempunyai kemuliaan di sisi syariat la yubda'u bi basmallah atau bil bismillahi fahuwa aqta. Kalau tidak dimulai dengan bismillah maka ia terputus. Wa fi riwayah fahuwa abtar. Ianya abtar. Abtar ini tiada kesinambungan. Di dalam riwayat yang lain fahuwa ajzam, maka seolah-olah terkena kusta, iaitu berpenyakit. Maksud daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan itu para ulama ketika mana mengarang karangan mereka tidak meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Dan begitulah keadaan para ulama. Ketika mana mengarang, ketika mana melakukan sesuatu, bahkan di dalam perbahasan bismillahirrahmanirrahim terkandung di dalamnya makna yang sangat besar. Tidak sedikit para ulama membahaskan makna bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali daripada perbahasan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika disebutkan oleh
Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, ketika mana kalau dikumpulkan 300 ekor unta untuk membawa ilmu yang menerangkan bismillahirrahmanirrahim, la yakfi, kata, tidak akan mencukupi sama sekali. Kerana bismillahirrahmanirrahim mempunyai makna yang besar. Dikatakan bahawa Quran kesemuanya, rahsia Quran terkandung di dalam suratul Fatihah. Kerana itu Fatihatul Kitab atau suratul Fatihah sangat-sangat mujarrab, sangat-sangat berkat. Ketika orang sakit, orang punya hajat dan macam-macam lagi, dibacakan suratul Fatihah. Ini fadilat suratul Fatihah. Kerana makna Quran kesemuanya terkumpul di dalam suratul Fatihah, ataupun terkandung rahsianya di dalam suratul Fatihah. Dan rahsia daripada suratul Fatihah kesemuanya terkumpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim mempunyai makna yang sangat besar. Kita sebutkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini bahasa Melayu. Bahasa Indonesianya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kerana apa? Kerana Ar-Rahman dan Ar-Rahim kedua-duanya diambil daripada perkataan rahmah. Apa itu rahmah? Belas kasihan, kasih sayang, cinta. Nah, ini rahmah. Kita akan bahaskan sedikit perbahasan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana kalau kita bahaskan panjang, nanti hari ini Bismillahirrahmanirrahim saja. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, di sisi perbahasan para ulama membawa makna yang sangat besar. Bahkan para ulama juga beberapa daripada mereka menyebutkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim rahsianya terletak di dalam huruf ba, katanya. Oh, sudah, ini macam cerita Kerambi. Kemudian beberapa daripada para ulama ahli al-ahraf, iaitu ulama-ulama huruf dan lughah, mereka menyatakan bahawa dan rahsia huruf ba itu terletak pada titik di huruf ba. Berarti Kerambi lebih pandai daripada kita. Nah, disebutkan begitu. Kerana apa? Kerana tidak dikenal huruf ba tadi, melainkan dengan titik yang berada di huruf ba. Ini para ulama menyebutkan sedemikian. Harfu ba, huruf ba di dalam Bismillahirrahmanirrahim mengandungi makna yang tersangat banyak di sisi ahli nahwu. Huruf ba boleh diartikan dengan huruf musahabah ma'at tabarukan, boleh diartikan dengan huruf isti'anah. Ini kita ambil makna yang bertepatan. Iaitu ba atau kalimat dengan, iaitu dengan aku dampingkan nama Allah, musahabah, dan dengan aku mengambil keberkatan daripada nama Allah. Berarti dengan nama Allah di sini, iaitu dengan aku meminta pertolongan daripada Allah. Nah, ini kalau orang sebut bismillah ataupun dengan nama Allah, daripada makna Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dengan aku menyertakan nama Allah dan mengambil keberkatan daripada nama Allah dan meminta pertolongan daripada Allah. Ini makna ketika mana satu orang menyebutkan bismillah. Al-ismun, kalimat isim di dalam Bismillahirrahmanirrahim, membawa arti ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi ahli nahwu, mereka mengatakan bahawa ismun ma'khudun minas sumuh wal ulu. Isim itu artinya, atau nama, isim, nama, diambil dari perkataan sumu. Apa itu sumu? Ketinggian dan keagungan. Artinya ketika satu orang menyebutkan bismillah, iaitu dengan aku sertakan nama Allah dan mengambil keberkatan daripada nama Allah dan mengambil meminta pertolongan daripada nama dan ketinggian Allah, nama dan ketinggian dan keagungan Allah. Nah, begitu makna daripada bismillah. Allah alamun ala zat wajibul wujud, iaitu alam, isim alam. Bukan alam ini, alam semesta, tidak. Alam ini artinya isim yang khusus, yang dikenal. Ada contoh sekolah, madrasah. Nah, ini isim alam namanya. Allah alamun ala zat wajibul wujud, zat yang wajib padanya wujud. Apa wajib padanya wujud? Kita dah belajar tauhid kan. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim merangkumi semua jenis ilmu. Setiap funun, setiap subjek para ulama membahaskan Bismillahirrahmanirrahim tergantung kepada kepakaran-kepakaran mereka. Ulama bahasa Arab membahaskan Bismillahirrahmanirrahim dalam konteks bahasa Arab. Ulama fiqh membahaskan Bismillahirrahmanirrahim dalam konteks fiqh. Ulama tasawuf membahaskan Bismillahirrahmanirrahim dalam konteks tasawuf. Ulama tauhid membahaskan Bismillahirrahmanirrahim dalam konteks
tauhid. Nah, kenapa kita sebut macam ni? Supaya kita faham bahawa ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lautan yang tidak bertepi. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu pengajian yang lalu kita sebutkan, para ulama melantunkan syair memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syair yang agung dengan menyebutkan, ya ayyuhal ummi kafaka bil ilmi indanat laka ulama. Wahai Nabi yang ummi, cukup bagimu gelaran keilmuan walaupun engkau tak tahu membaca, walaupun engkau tak tahu menulis, tetapi cukup bagimu gelaran keilmuan indanat lakal ulama. Kerana para ulama semua tunduk di dalam membahaskan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim saja. Perbahasannya merangkumi segenap aspek keilmuan yang ada. Allah, zat yang wajib padanya wujud. Artinya yang wajib wujud Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan wajib wujud. Kita ini mungkinat. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Yang hakikatnya wujud adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ai la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Yaitu la ma'budu, tidak ada satu pun sembahan. La ma'budu bihaqqin, dengan sebenar-benar sembahan. Tiada satu pun sembahan yang layak disembah di dalam kewujudan ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Wa huwal ma'budu bil haqq. Dialah Allah yang berhak untuk disembah. Selainnya tidak layak dan tidak berhak untuk disembah. Kerana apa? Tiada ciri-ciri ketuhanan. Ciri-ciri ketuhanan. Kita sebutkan bahasa Melayunya ciri-ciri ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan. Sifat kita boleh ertikan secara ringkas. Sifat panjang dalam tauhid, tapi kita erti ringkaskan ciri-ciri ketuhanan. Apa dia? Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ini ciri-ciri ketuhanan. Ingin ambil sebagai sembahan, perlu lihat ciri-ciri ketuhanan ini. Pertama, dia wujud ataupun tidak? Dia wujud. Yang lain wujud, tidak. Yang lain fana. Yang lain akan binasa. Wujudnya wujud yang bagaimana? Wujudnya tiada permulaan. Wujudnya bagaimana? Wujudnya tiada pengakhiran. Wujudnya bagaimana? Wujudnya tidak memerlukan kepada selain daripadanya. Qiyamuhu bi nafsihi. Wujudnya bagaimana? Wujudnya tidak sama dengan makhluk, mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, ini dengan ini satu orang dapat membezakan yang mana Tuhan yang berhak disembah dan yang mana Tuhan yang tidak berhak disembah. Di luar sana banyak Tuhan yang tidak berhak disembah. Ya, banyak. Keluar saja daripada ini. Lalu sedikit kita akan tengok orang menyembah sesuatu, manusia yang punya akal menyembah sesuatu yang tidak berhak disembah. Semisal apa? Semisal berhala, batu, kayu, pokok di luar sana. Tidak mempunyai kudrah, tidak mempunyai iradah, tidak mempunyai ilmu, tidak bersifat dengan sifat haya. Bagaimana disembah? Nah, ini tandanya iman adalah semulia-mulia nikmat yang membezakan kita dengan golongan-golongan yang diharamkan oleh Allah daripada kebaikan. Iman memuliakan akal sehingga tidak menyebabkan kita menghinakan akal fikiran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada Allah iaitu zat yang wajib padanya wujud, berhak padanya segala sifat kesempurnaan. Segala sifat kesempurnaan milik Allah. Sempurna Allah, cantik Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada pada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kekurangan. Ini makna Allah. Kalau orang tanya Allah itu artinya apa? Zat wajib wujud, berhak padanya segala sifat kesempurnaan, tak ada padanya sifat-sifat kekurangan. Hari ini kalau orang tanya Allah, apa itu Allah? Dia tak dapat jawab. Mulalah kalau dia tak dapat jawab, dia kata tak boleh sebut nama Allah, Allah, tak boleh berzikir Allah, Allah. Ini zaman aneh. Tidak kenal siapa Tuhan. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, ialah Allah, wallahu alladzi la ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan Dia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uzkurullah. Sebutlah nama Allah. Allah. Apa itu Allah? Zat yang wajib padanya wujud, berhak padanya segala sifat kesempurnaan, tiada padanya sifat-sifat kekurangan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat kekurangan yaitu sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat kesempurnaan, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita katakan di luar sana banyak golongan yang menghinakan akal fikiran mereka.
Yaitu dengan menyembah Tuhan yang tidak berhak dan tidak layak sama sekali disembah. Menyembah Tuhan yang tidak layak dan tidak berhak disembah. Kerana apa? Kerana bersifat dengan sifat kekurangan. Tak lengkap ciri-ciri ketuhanan. Apa contohnya? Ingin dibuktikan? Buktikan. Yuk kita buktikan. Patung di luar sana yang disembah. Kita pergi di belakangnya, kita tutup mata. Cuba teka siapa dekat belakang. Dia tak dapat jawab. Sebab apa? Pertama, dia tak melihat. Kedua, dia tidak bersifat dengan sifat ilmu. Tidak ada qudrah, tak boleh bergerak. Dan tidak ada iradah, tak ada keinginan dan kemahuan. Bagaimana dianggap sebagai sembahan? Nah, maka dengan itu kita katakan Allah zat yang wajib padanya wujud, berhak padanya segala sifat kesempurnaan, tiada padanya sifat kekurangan, dan dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah di dalam kewujudan. Ini makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibuktikan dengan cara lain lagi. Kita pergi depan dia, ambil batu balik. Batu pun tak dapat tepis. Habis berhak disembah? Tidak berhak disembah. Maka dengan itu akal yang Allah berikan perlu sejajar dengan Quran dan juga sunnah. Ahlu sunnati wal jamaah, asas tauhid mereka terbina di atas Quran dan sunnah, dan juga aplikasi akal di dalam berfikir. Kerana itu disusun sifat 20 agar digunakan akal dan fikiran agar kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, mengesakan Allah dengan sebenar-benar pengesaan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar penyucian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedikit faedah lagi, yaitu berkenaan dengan lafzul jalalah di kalimat Allah. Alif lam lam ha, ini diartikan dengan lafzul jalalah. Kita sebutkan Allah, ini kita tanda kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah diartikan dengan zat wajib padanya wujud. Betul? Betul. Berhak padanya segala sifat kesempurnaan. Betul? Artinya apa? Yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Juga tiada padanya sifat-sifat kekurangan. Betul ataupun tidak? Tidak ada kekurangan. Tidak ada. Siapa yang kata ada kekurangan perlu mengucapkan syahadah kembali. Kerana Allah tiada sifat kekurangan. Baik. Samping sempurnanya Allah Subhanahu wa taala di lafzil jalalah alif lam lam ha, dari segi penulisan bahasa Arabnya sahaja, di sisi lughah, di sisi ahli bahasa Arab, di sisi ahli huruf, kalau dipadamkan Allah tetap menunjukkan, dipadamkan alif di dalam kalimat alif lam lam ha tadi, huruf alif lam lam ha tadi, dipadamkan alif tetap membawa makna Allah. Dipadamkan lam tetap membawa makna Allah. Dipadamkan lam lagi tetap membawa makna Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tak dapat gambaran. Nak tulis? Nak tulis? Baik. Baik, kita sebutkan kesempurnaan Allah di dalam zatnya, sifatnya. Allah zat yang berhak padanya segala sifat kesempurnaan, tiada padanya sifat kekurangan. Sampaikan kesempurnaan Allah di dalam kalimat ataupun lafzul jalalah ini mengandungi makna dan petanda kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut bahasa Arab dan penulisan. Allah alif lam lam ha. Ada berapa huruf? 1 2 3 4 huruf. Padamkan satu huruf, yaitu alif. Maknanya apa? Lillah. Apa arti lillah? Buat Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah zat, ismul lil zat. Sudah padamkan alif lillah, yaitu artinya apa? Buat Allah ataupun milik Allah Subhanahu wa taala. Padamkan lam lagi, tak ada masalah. Padamkan lagi. Artinya apa? Lahu, yaitu buatnya atau miliknya. Buatnya atau miliknya. Padamkan lagi lam. Tinggal apa? Tinggal huruf ha. Ha. Apa ha? Yaitu hu. Yaitu dia. Siapa dia? Dia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialah Allahu. Di dalam Al-Quran disebutkan huwallah, dia hu. Siapa hu ini? Huwallah, dialah Allah yang mana tiada Tuhan melainkan dia. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu.
Sempurnanya Allah, sampaikan nama Allah yaitu lafzul jalalah di padang alif tetap membawa makna kesempurnaan. Di padang lam sempurna maknanya, tak kurang maknanya. Di padang lam lagi tetap membawa makna hu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu min ahruf, semua daripada huruf ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu allazi la ilaha illa. Baik. Ini makna daripada sedikit faedah yang kita bahaskan pada pagi ini. Kemudian disebutkan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kita sebutkan Ar-Rahman iaitu Maha Pengasih. Allah bersifat dengan sifat Rahman dan Rahim. Kedua-dua ini diambil daripada perkataan rahmah. Kasih sayang, kecintaan. Ini rahmah. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa dirinya bersifat Rahman, dirinya bersifat Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan aku menyertakan dan mengambil keberkatan dan meminta pertolongan daripada nama dan keagungan serta ketinggian Allah, zat yang wajib padanya wujud, berhak padanya segala sifat kesempurnaan, tiada padanya sifat-sifat kekurangan. Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Artinya pengasih. Dalam bahasa Indonesia lebih tepat lagi terjemahan iaitu pengasih. Kata apa? Kenapa? Sebab Ar-Rahman artinya Al-Mustahiqqu. Dikatakan bahawa Al-Mun'imu bi jalala'in ni'am. Pemberi nikmat sebesar-besar nikmat. Ini makna Ar-Rahman. Pemberi nikmat sebesar-besar nikmat. Pemberi nikmat sebesar-besar nikmat. Nah. Ar-Rahim pula, Ar-Rahim pemberi nikmat sekecil-kecil nikmat. Al-Mun'imu bi daqa'iqin ni'am. Pemberi nikmat sekecil-kecil nikmat. Apa ni ustaz cakap ni? Besar-besar nikmat, kecil-kecil nikmat ni apa? Nah, kita sebutkan mata adalah sebesar-besar nikmat Allah berikan. Kadar penglihatan mata ini sekecil-kecil nikmat. Kedua-duanya diberikan nikmat oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Islam sebesar-besar nikmat. Namun ketaatan di dalam melaksanakan agama Islam ini sekecil-kecil nikmat. Kemudian kehidupan sebesar-besar nikmat, nyawa sebesar-besar nikmat. Kadar kehidupan ini sekecil-kecil nikmat. Setiap orang diberikan kehidupan sebesar-besar nikmat. Tapi kadar kehidupan kita berbeza. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang sederhana. Setiap orang melihat. Tapi kadar penglihatan kita berbeza. Ada yang Masya Allah keluar sikit aja dia dah nampak dah sampai sana, sampai Maidin. nampak apa? Nampak, oh ini Syed Ismail ni. Baru naik keretanya. Kita kata kadar penglihatan berbeza. Ada orang depan saja dia tak nampak sebenarnya, walaupun macam nampak. Jadi perbezaan di situ. Sebesar-besar nikmat dan sekecil-kecil nikmat, kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman dan bersifat dengan sifat Ar-Rahim. Ketika satu orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara tafsilnya, terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Secara tafsilnya, yaitu secara detailnya dia menyebutkan dengan aku sertakan dan aku mengambil keberkatan dan aku meminta pertolongan daripada nama dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajib padanya wujud, berhak padanya segala sifat kesempurnaan, tiada padanya sifat-sifat kekurangan, yang memberikan nikmat sebesar-besar nikmat dan yang memberikan nikmat sekecil-kecil nikmat. Ini makna Bismillahirrahmanirrahim. Luas makna Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para ulama samping membahaskan Bismillahirrahmanirrahim, mereka kira berapa huruf yang ada. Ba, Sin, Mim, Alif, Lam, Lam, Ha. Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun. Alif, Lam, Ra, Ha, Ya, Mim. Semua sekali ada berapa? 19 huruf. 19 ini para ulama menyatakan di dalam Kasyifatus Suja, Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam mensyarahkan Safinatun Najah, beliau menyebutkan bahawa 19 ini wafaqahu Imam Baijuri. Imam Baijuri juga menyatakan sedemikian di dalam Hasyiah Baijuri, yaitu 19 ini menunjukkan 19 daripada malaikat penjaga neraka. Mereka yang membaca Bismillahirrahmanirrahim maka akan terselamat daripada diazab di dalam api neraka. Faedah Bismillahirrahmanirrahim terlalu banyak. Catatkan barang siapa oleh Al-Imam Muhammad
Nawawi Al-Bantani menyebutkan siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali setiap hari sebelum tidur, terselamat daripada kecurian, mara bahaya, petaka dan kebakaran disebutkan. Juga mati mengejutkan, mautul fujaah. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jadi satu orang kalau dia sakit, mudah saja ambil air Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, tiup bagi. Orang gangguan bagi 21 kali Bismillahirrahmanirrahim. Sangat mujarab di dalam gangguan jin dan syaitan, sihir dan sebagainya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Para ulama juga membahaskan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menyatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim terikat dengan 5 daripada hukum. Ini dah belajar dalam kitab-kitab yang lain. Hukum Bismillahirrahmanirrahim ada? Tak ada. Hukum Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tak ada, kita baca. Sebab ini perbahasan yang tidak terlalu penting sebenarnya, hanya faedah. Jadi beberapa para asatidzah lalukan saja Bismillahirrahmanirrahim. Baik, babul faedah, sekadar faedah kita bahaskan Bismillahirrahmanirrahim. Alang-alang kita bahaskan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim terikat dengan hukum yang 5, yaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Makruh dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib, sunat, makruh dan haram. Harus, makruh dan haram. Wajib mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bila? Setiap kali solat. Di dalam suratul Fatihah. Di sisi mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat daripada suratul Fatihah. Kalau tak sebut Bismillahirrahmanirrahim, tidak sah solat. Ini di sisi mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian sunat menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Sunat pada semua perbuatan-perbuatan yang sunat. Contohnya apa? Contohnya siwak. Satu orang ini ingin bersiwak, bersuci. Ini suci. Kayu Arab. Dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun siwak. Nah, ini maka hukum menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada perbuatan yang sunat, maka hukumnya sunat. Kemudian harus, apa itu harus? Disebutkan walaysa fil mubahi min thawabi fi'lan wa tarkan bal wala iqabi. Al-Imam Al-Imriti, Syarafuddin Al-Imriti di dalam nazamnya kepada Warakat Al-Imam Haramain, beliau menyebutkan makna harus mubah ini apa? Walaysa fil mubahi min thawabi. Tak ada pada perbuatan mubah itu pahala kalau buat. Fi'lan wa tarkan bal wala iqabi. Kalau dia buat, kalau ditinggalkan tak dapat pahala, kalau dia juga tak dapat dosa kalau dia buat, kalau dia tinggal. Buat tak dapat apa-apa, tinggal pun tak dapat apa-apa. Ini harus. Contohnya kanaklil mata min makanin ila makanil akhar. Para fuqaha membahaskan semisal memindahkan barang daripada tempat ke tempat yang lain. Ini air, kita angkat, kita pindahkan di sini. Dapat pahala? Tidak. Dapat dosa? Tidak. Menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada perbuatan yang harus, semisal mengangkat cawan ini atau botol ini diletak di sini, Bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya harus. Wayusab, dan diberikan pahala bagi mereka yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim kerana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Harus hukumnya pada setiap perbuatan yang harus. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim juga makruh. Ya, makruh. Bagaimana ni? Bismillahirrahmanirrahim makruh. Ya, pada setiap perbuatan yang makruh, pada zat perbuatan tadi makruh. Ya, makruh. Contoh apa? Contoh para ulama mencontohkan seperti natfi syekh, mencabut uban. Cabut uban ni makruh. Ya, makruh kerana di dalam hadis Nabi SAW melarang daripada mencabut uban. Nah, sudah. Ada khilaf tak Ustaz? Ada kata. Hukumnya makruh kerana ada hadis. Tapi hadis ini bukan hadis yang kuat. Kerana itu hukum nahi di situ, larangan di situ, larangan makruh. Cabut uban tadi dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa baca bismillah? Supaya tak tumbuh lagi Ustaz. Hukumnya makruh di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Atau perbuatan lain. Makan bawang. Nah, sudah. Makan bawang. Tapi Ustaz, takkan saya masak tak guna bawang. Nah, maksudnya adalah bawang yang mentah tadi dimakan. Nah, ini makruh kerana apa? Dzukari, mempunyai bau. Kerana Nabi SAW pernah dihidangkan bawang dan Rasulullah SAW tidak makan.
bawang putih pernah dihidangkan kepada Rasulullah dan Rasulullah tak makan. Ketika ditanya kepada Rasulullah, kenapa tak makan? Ini para sahabat. Alhamdulillah ada sahabat Nabi SAW. Kalau tak ada, benda ini akan menjadi khilaf di kalangan ulama sama ada haram ataupun tidak. Ada satu sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tak makan bawang ataupun makanan yang kuhidangkan tadi? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia mempunyai bau dan menyebabkan bau tadi menghalang munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana para malaikat tidak menyukai bau yang busuk. Nah, para malaikat tidak menyukai bau yang busuk. Begitu yang seumpama dengan thum atau bawang putih tadi, seperti petai, apa-apa lagi yang semisal dengannya yang berbau, kalau makan berbau. Rasa sedap, sedap, belacan semua sedap. Nah, tapi ada bau. Nah, ini makruh. Nah, makruh. Kerana apa? Kerana ianya mendatangkan bau, tapi makruh. Begitu. Jadi hukumnya makruh. Makruh memakan ataupun melakukan perbuatan yang bismillahirrahmanirrahim, dihukumkan makruh pada perbuatan yang makruh. Pada perbuatan yang makruh. Nah, dia makan bismillahirrahmanirrahim, makruh hukumnya. Baik. Kemudian haram. Bismillahirrahmanirrahim, haram. Oh, haram. Betul ke haram? Ya, haram. Haram membaca bismillahirrahmanirrahim pada perbuatan yang haram. Haram. Dia contoh dia apa? Berzina. Bismillahirrahmanirrahim. Nasallallahu salamah wal afiyah. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia kata apa? Ini penangkal ini supaya tak mengandung, dia kata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ini haram hukum. Haram. Mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa. Dia sebelum pecah masuk rumah dia, bismillahirrahmanirrahim. Lebih sikit bismillahirrahmanirrahim. Oh, masuk. Doa naik kenderaan pula dia baca. Nah, dia masuk bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya apa? Haram. Haram, ya. Haram membaca bismillahirrahmanirrahim pada perbuatan yang haram. Bahkan kalau dia melakukan atau membacakan bismillahirrahmanirrahim tadi dengan niat memperolok-olokkan agama, memperolok-olokkan bismillahirrahmanirrahim, irtadda minad din, terkeluar daripada agama, murtad. Minum arak, bismillahirrahmanirrahim, dia tukar cia tadi, dia lagakan cawan tu dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim, memperolok-olokkan agama, terkeluar daripada agama. Hati-hati. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sebutkan sebentar tadi, bismillahirrahmanirrahim terikat dengan hukum yang ini. Kemudian disebutkan oleh pengarang rahimahullahu taala, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya upaya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Dalam arti kata lain, wala haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan di dalam melakukan ketaatan kepadamu wahai Allah. Tiada upaya di dalam melakukan ketaatan kepadamu wahai Allah. Tiada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan dan perkara yang engkau murka wahai Allah, kecuali dengan kekuatan dan dengan daya daripadamu. Illa billahil aliyyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Ini perlu kita fahami konsep dan juga makna pengarang rahimahullahu taala ketika mana awal daripada risalah Adab Sulukil Murid. Awal daripada tata cara perjalanan seorang murid ingin sampai ke hadrat Allah, setelah bismillahirrahmanirrahim, pengarang menyebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seolah-olah pengarang ingin memberikan sebuah mesej kepada para pembaca kitabnya bahawa tiada daya dan kekuatan di dalam melaksanakan ketaatan ini. Wahai muridku, wahai mereka yang ingin mengambil manfaat daripadaku, tiada kekuatan bagimu untuk meninggalkan kemaksiatan dan juga perkara-perkara yang Allah murka, melainkan dengan kekuatan dan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, nikmat ketaatan sebesar-besar nikmat. Kita bahaskan dan kita sering sebut. Ketika Allah mempermudahkan bagi kita untuk melakukan amal ibadah, ketaatan kepada Allah, ini bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala, saudara. Iaitu Allah seolah-olah ingin memberitahu kepada hamba-Nya, wahai hamba-Ku, aku permudahkan bagimu untuk melakukan ketaatan semata-mata kerana aku mencintaimu. Semata-mata
kerana aku mencintai. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini makna daripada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Luar biasa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kerana satu orang beribadah bukan dengan tenaganya, tidak. Satu orang beribadah kepada Allah bukan dengan kehendaknya sendiri, tidak. Satu orang melakukan ketaatan bukan kerana dirinya. Kalau kerana dirinya hancur semuanya, tak ada nilai. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada dia kesempatan. Kita manusia sama sahaja, ciptanya sama, penciptaan sama daripada tanah, ada mata, dua mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, semua sama. Ya sama. Tenaga sama, boleh bercakap sama. Ada hidup pun pada bumi yang sama, waktu yang sama. Di Malaysia sama saja waktunya. Yang ceritalah di luar, di Saudi dan sebagainya, ini peredaran matahari dan sunnatullah. Di sini sekarang. Sama saja. Keluar saja dari rumah ngaji ini, tengok kanan, kita tengok kiri. Tadi alhamdulillah, berapa minit yang lalu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di dalam majlis ini. Ramai, masya-Allah. Keluar saja kita tengok di kanan, di kiri. Waktu yang sama, ada orang yang Allah sedang sibukkan dengan perkara lain. Perkara dunianya, kerjanya. Ada yang disibukkan dengan kelalaian, ada yang disibukkan dengan kemaksiatan. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka hakikatnya yang memberikan kepada kita ketaatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu untuk kita lihat. Maka dengan itu disebutkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sikit lagi sebab saya datang lambat, habis pun lambat sikit Katakan qala muallifur rahimahullahu taala alhamdulillahilladzi yakdhifu idza syaa'a fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah. Kata pengarang rahimahullahu taala, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kehendaknya telah mencampakkan, mencetuskan, yakdhifu idza syaa', dia yang menginginkan untuk memberikan sebuah cetusan di dalam hati para muridin. Di dalam hati sebuah dorongan, sebuah cetusan, sebuah kehendak, sebuah kemahuan yang sangat dahsyat di dalam hati mereka-mereka yang bergelar muridin. Lawatul iradah, mereka-mereka yang bergelar muridin dengan dorongan ataupun dengan kehendak yang tersangat-sangat. Allah yang cetuskan di dalam hati kehendak tadi. Bagaimana ingin kita fahami konteks Allah yang mencetuskan kehendak di dalam hati mereka-mereka yang berkehendak? Kita ambil konteks mudah pengajian hari ini. Ada kita yang minggu lepas dia dah tulis dalam jadual, masya-Allah. Ada kita yang tadi dia jalan-jalan dekat kawasan ni, dia tengok, "Oi, hari ini ada kelas." Itu pun singgah. Kehendak tadi siapa yang cetuskan? Allah Subhanahu wa taala. Murid bagi orang-orang yang berkehendak. Sampai ke sini. Hakikatnya bukan untuk datang ke pengajian Ustaz Syarifuddin, bukan. Datang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencetuskan di dalam hati para muridin, mereka-mereka yang berkehendak dengan cetusan kehendak untuk berkeinginan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang rahimahullah taala menyebutkan fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah. Maka dorongan itulah yang membimbingnya untuk mereka menjalani perjalanan yang menyebabkan mereka mendapatkan kebahagiaan. Cetusan pertama tadi menyebabkan satu orang akan mengambil sebuah perjalanan yang mana perjalanan itu tak akan menyebabkan dia rugi di dalam kehidupannya. Takkan sama sekali. Kita tengok orang yang sedang sibuk dengan maksiat di luar sana. Allah bagi satu titis saja dalam hatinya, cetusan, bisikan. Bila kau nak bertaubat, dah banyak dah dosa yang kau buat, sikit saja. Kemudian dia pun ada sebuah cetusan dalam hati, sebuah dorongan. Dia pun berhenti, tinggalkan sedikit-sedikit sampai berubah daripada seburuk-buruk keadaan kepada sebaik-baik keadaan.
Allah yang memberikan cetusan tadi, Allah yang mencampakkan dorongan dan kemauan, dan Allah yang mengatur perjalanan. Kesemuanya di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, di dalam ta'alluq la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia pun mengambil perjalanannya, menyebabkan dia mendapatkan kebahagiaan. Sabilis sa'adah. Wa mahwu kulli rasmin wa'adah. Dan juga jalan itu disebutkan allati hiyal iman wal ibadah. Jalan yang ditempuhi oleh mereka yang berkehendak tadi, berkehendak untuk sampai kepada Allah tadi, adalah jalan keimanan dan juga ibadah. Jadi kita akan bahaskan iman. Itu jalan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahwu kulli rasmin wa adah, yaitu disebutkan jalan keimanan dan ibadah dan menghapuskan segala resam kelaziman adat dan adat kebiasaan. Itu sebelumnya kehidupannya biasa sahaja, tak pernah fikir tentang agama, tak pernah berfikir bahawa mandi dia boleh menjadi ibadah. Disebutkan pada pengajian yang lalu, maksud daripada niat adalah membezakan di antara adat dan ibadah. Ini maksudnya. Adat, saya sebutkan pada pengajian yang lalu. Ini air, Masya Allah. Saya buka. Saya buka. Baik, saya pun tuang. Baik. Kemudian saya tutup balik. Nah, sebab nanti dia sejuk. Baik. Kemudian saya angkat air ini, saya pun minum. Minuman ini adalah minuman adat, diartikan. Iaitu saya minum, tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tapi kalau saya tukar cara minum saya, iaitu saya minum dengan bismillah, sudah tentu itu sunat, dapat pahala berzikir. Saya minum kerana menghilangkan dahaga supaya saya boleh menyampaikan ilmu, niat saya. Saya minum supaya moga-moga Allah bagi kekuatan menambah ibadah. Saya minum moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya kelegaan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Mandi. Satu orang mandi, biasa saja mandi. Mandi adat namanya. Mandi biasa, bersihkan diri, hilangkan bau, biasa itu. Baik. Ketika dia mandi, ini adat kebiasaan kehidupan kita, dia mandi. Mandi biasa saja juga, tapi lain sedikit kali ini. Sebab dia dah hadir pengajian hari Selasa. Nah, dia pun kata apa? Saya mandi. Kali ini saya mandi untuk menyegarkan badan, untuk bertakwa kepada Allah. Saya mandi untuk berkumpul dengan orang Muslim. Saya mandi untuk menghilangkan bau-bauan yang busuk yang boleh mengganggu orang-orang lain ketika bau badan saya. Nah, contoh. Maka mandinya tadi berubah menjadi mandi ibadah. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad. Dorongan seorang murid, Allah bagi dia cetusan, bisikan di dalam hati. Yang mana bisikan tadi mendorongnya dan membimbingnya untuk berjalan di dalam perjalanan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian jalan itu juga jalan orang yang beriman dan beribadah kepada Allah. Dan dengan perjalanannya tadi menghapuskan perjalanan hidupnya yang mana pada awalnya perjalanan yang biasa, sekarang naik level pada level yang lain. Semua perjalanan hidupnya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahwu kulli rasmin wa adah. Dengan jalan tadi yang dia ambil, maka segala resam dan adat kebiasaan dihapuskan. Yang ada hanya ibadah, dan dia mencapai maksud daripada tujuan kehidupannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, awal saja Imam Abdullah bin Alul Haddad sudah beri mukadimah yang luar biasa. Yaitu Imam Abdullah bin Alul Haddad kata kepada kita, hidup ini ingin sampai kepada Allah dalam ringkasan makna mudah saja. Yang kita anggap biasa ini boleh menjadi luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Keluar mencari nafkah, biasa saja. Tapi keluar kerja biasa. Ketika dia niat cari nafkah, memberikan istrinya makan, anaknya makan, maka Allah bagi pahala. Sekali kehidupannya berubah daripada biasa ataupun daripada mubahat menjadi perkara ibadah.
Dan ini rahmat Allah ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pengajian yang akan datang kita akan sambung pada perbahasan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil qadah. Amma ba'du, sehingga pada akhir daripada muqaddimah pengarang rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati perhimpunan kita. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada perhimpunan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan setiap hajat-hajat yang berhajat di kalangan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa setiap mereka-mereka yang mempunyai hak terhadap kami. Ya Allah, ya Allah, pandang kepada kami dengan pandangan rahmat-Mu. Jangan Kau pandang kepada kami dengan pandangan azab dan kemurkaan daripada-Mu. Ya Allah, tukar keadaan kami daripada seburuk-buruk keadaan kepada sebaik-baik keadaan. Ya Allah, jadikan setiap daripada kalangan kami yang hadir, yang melihat, yang mendengar, seluruh penduduk di penempatan kami ini, ya Allah, anak-anak kami, isteri-isteri kami, para muridin kami yang berhak, yang mempunyai hak terhadap kami, ya Allah. Ya Allah, yang berkhidmat kepada kami, yang banyak membantu kami, jadikan kami semua kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuriat-zuriat kami kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Kau jadikan satu pun daripada kami yang hadir dan seluruh daripada zuriat-zuriat kami di kalangan golongan-golongan yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecewa dengan kami. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami golongan yang mengukir senyum di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, jadikan lidah kami lidah yang banyak berzikir kepadamu. Ya Allah, lidah yang banyak berselawat kepada Nabi-Mu. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang bersujud kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya hati yang bersujud kepadamu tidak akan bangkit lagi, wahai Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan yang banyak yang ada padamu, wahai Allah. Jangan Kau haramkan kepada kami kebaikan yang banyak yang ada padamu dengan keburukan yang banyak yang ada pada kami. Ya Allah, ya Allah, muliakan mata-mata kami agar dapat melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur dan jaga kami. Ya Allah, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, mata yang banyak memandang kepada perkara-perkara maksiat ini. Ya Allah, yang banyak memandang kepada perkara yang Engkau murka ini, wahai Allah, tidak layak melihat wajah mulia Nabi-Mu. Ya Allah, maka apalah kira dengan rahmat-Mu yang luas, wahai Allah. Muliakan mata-mata kami agar kami dapat melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur dan jaga kami. Ya Allah, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan lidah kami lidah yang sentiasa berzikir kepadamu dan berselawat kepada Nabi-Mu. Ya Allah, kabulkan hajat setiap yang berhajat di kalangan kami. Ya Allah, yang susah di kalangan kami senangkan urusan mereka. Ya Allah, yang sempit rezekinya luaskan rezeki mereka. Ya Allah, ya Allah, yang sakit di kalangan kami berikan kesembuhan kepada mereka. Ya Allah, yang bersedih di kalangan kami gembirakan hati-hati mereka. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pandang kepada kami dengan pandangan kecintaan-Mu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lindungi kami daripada kejahatan mereka-mereka yang berniat jahat kepada kami. Ya Allah, mereka-mereka yang ingin menzalimi kami. Ya Allah, Allahumma qina syarrad zalimin, Allahumma qina syarrad zalimin, waqina min syarri syayatin wal jin, واحفظنا من شر الطاغين والباغين والساحرين والعائنين والخائنين والباغين والمعتدين من قريب أو بعيد. Ya Allah, jadikan lidah-lidah kami lidah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat kami. Ya Allah, jangan Kau haramkan lidah kami daripada menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat kami. Ya Allah, matikan kami di dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Ya Allah, husnul khatimah indal maut. Ya Allah, husnul khatimah indal maut. Ya Allah, bangkitkan setiap daripada kalangan kami yang hadir. Ya Allah, yang melihat, yang mendengar, seluruh penduduk di penempatan kami ini. Ya Allah, anak-anak kami, isteri-isteri kami, para muridin kami yang berkhidmat kepada kami, yang banyak membantu kami, yang menyakiti kami, yang ingin menjatuhkan kami. Ya Allah, bangkitkan kami semua di bawah banjir agung
panji besar, panji yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.